أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada pagi ini dalam majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, yang lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 279 Hijrah dalam usianya sekitar 70 tahun, dengan kitabnya yang sangat besar sekali faedahnya, yaitu kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, yang menjelaskan tentang ciri-ciri pribadi Nabi SAW, sifat-sifatnya, kegemaran Nabi SAW, tindak tanduk seharian Nabi SAW, agar diketahui dan dicontohi oleh umatnya. Kerana itulah di antara perkara penting yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi SAW, ya Rasulullah itu, suri teladan, contoh yang terbaik bagi kamu, bagi mereka, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Baik. Dan di ayat yang lain juga Allah menyebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi ikut Nabi SAW. Nescaya Allah Ta'ala mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi salah satu jalan untuk mendapat pengampunan dan kasih sayang Allah Ta'ala adalah dengan menjadikan Nabi SAW sebagai contoh teladan dalam segala segi, dari sudut duniawi, dari sudut ukhrawi. Baik, sekarang kita masuk pada bab yang seterusnya dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu bab yang ke-26, yaitu bab ma jaa fi sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang menjelaskan tentang lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Yang Nabi SAW memiliki makanan asasi yang biasa Nabi SAW makan. Apa makanan teras Nabi SAW? Roti, roti dan tamar. Roti ni ibarat kita lah makan nasi, dan roti itu sebagai teras. Apa saja yang
Ya, bersekutu dengan roti itu dalam makanan Nabi SAW. Seperti kita ke yang banyak sekali ya yang bersekutu sebagai tambahan, menu tambahan dalam hidangan makanan kita. Ya, kalau kita makan nasi banyak sekali menu yang berseiringan dengannya yang menyertai nasi kita itu. Ya. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum-sebelum ini, ya makanan orang Arab ketika itu yang mendominasi adalah roti sebagai asasnya. Kemudian bercampur lauk pauk seperti daging yang berkuah atau daging yang kering atau daging yang dibakar, ya, dan juga perkara-perkara lain disertai dengan buah tamar dan sebagainya. Adapun dengan berlalunya masa, berkembangnya manusia, interaksi makin dekat, dunia makin jadi dekat walaupun negaranya jauh. Dengan majunya ya sistem transportasi yang Allah berikan ilham pada manusia, maka lahirlah kenderaan di udara, kenderaan di laut, kenderaan di darat. Maka dunia dah didekatkan, maka manusia makin dekat di antara satu sama lain, boleh melakukan interaksi, menerusi jalan perdagangan, import ekspor. Maka makanan yang ke satu ketika itu menjadi ciri khas pada negara tersebut sudah bercampur bau dengan makanan-makanan yang datang daripada luar. Sebab itu pada hari ini kalau kita pergi menunaikan umrah atau haji, maka nasi adalah salah satu makanan utama yang mudah kita temui. Sehingga orang Arab juga menjadikan nasi sebagai makanan mereka, sehingga dikenali adanya nasi Arab. Adanya restoran nasi Arab. Ya, nasi menglubah, nasi apa lagi? Nasi nasi minyak orang Melayu, nasi mandi, dan sebagainya. Jadi kalau orang Melayu, orang Nusantara pergi menunaikan umrah, haji, tak ada masalah lagi dalam bab nak makan. Sebab apa? Makanan nasi orang Arab pun dah pandai, dah ada. Ya. Adapun zaman Nabi SAW, ya tidak ada lagi nasi. Sebab itu kita lihat, ya penyebutan makanan Nabi SAW ini semuanya kembali pada satu, orang Arab, iaitu roti. Dan roti itu adalah ya bervariasi daripada yang paling rendah sekali kualitinya sampai yang paling tinggi kualitinya. Dan kita tahu Nabi SAW makanan rotinya adalah roti yang kasar, menunjukkan kualitinya ya roti di antara roti yang paling murah berbanding dengan roti-roti yang lain. Itulah zuhudnya Nabi SAW. Padahal Nabi SAW mampu untuk makan roti yang paling sedap. Tapi Nabi SAW bukan itulah keutamaannya, ya, kerana Nabi SAW lebih mengutamakan urusan akhirat. Baik. Dalam bab yang ke-26 ini, ya, Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah memaparkan ya hadis yang paling banyak dalam segala bab. Ya, daripada yang bab yang pertama sampai bab yang terakhir, iaitu memuatkan 32 hadis berkenaan sifat lauk pauk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu al-idam, iaitu lauk atau makanan penyedap, ya, sebagai penyedap rasa makanan. Contoh nasi, kalau makan nasi saja tak sedap. Ya, tapi nak menyedapkan nasi itu ada lauk pauk, ada sayur, ada kuah, ya, ada masin, ada pedas, ya, dan seumpamanya. Baik, sekarang kita langsung saja masuk. Syakir. Buka kitab hadis bab yang ke-26. Hadis yang pertama iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala al-Imam Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Muhammad bin Sahal bin Askar wa Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsana Yahya bin Hassan qala hadatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idam al-khal. Baik, hadis yang ke 151 datang daripada isteri Nabi SAW, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan bahawa bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu sebaik-baik hidangan adalah daripada cuka. Ya, sebaik-baik hidangan ataupun lauk pauk tambahan kepada roti ini adalah cuka. Jadi kita tahu dah cuka ni apa dia? Cuka ni dah mendunia. Ya.
Dan cuka adalah salah satu daripada makanan, bahan tambahan terhadap makanan ataupun terhadap masakan. Ya, dan cuka ni adalah dia berasid, masam. Ya, dan cuka terbuat daripada buah-buahan. Kalau di tempat negara Arab, di antaranya cuka ataupun belah-belah negara sana, cuka salah satunya al-khal itu terbuat daripada buah apple, buah kurma. Kalau Malaysia cuka buat dua-dua. Ada ingat cuka ni ada cuka yang asli dan cuka yang sintetik. Jadi maksudkan Nabi SAW ni adalah cuka yang asli, ya, daripada hasil-hasil bumi, buah dan seumpamanya. Baik. Jadi dalam penjelasan ini, kenapa Nabi SAW menyebutkan, ya, iaitu sebaik-baik lauk pauk ataupun penyedap makanan ini adalah cuka, bukan menafikan penyedap makanan yang lain. Ya, kita kalau di zaman sekarang pelbagai bentuk tambahan terhadap penyedap makanan, bukan hanya cuka. Ya, dan cuka ini kalau kita adalah digunakan untuk membuat apa ni, pecal ataupun yang seumpamanya, seperti timun dipotong-potong, dicampur dengan bawang, dicampur dengan cili, ya, dan seumpamanya, kemudian diletakkan cuka. Istilah mudahnya cuka ni kalau di kalangan kita sekarang sudah mendunia, iaitu cuka digunakan untuk menyimpan buah-buahan sayuran sebagai jeruk. Jeruk itulah yang digunakan. Jadi samping cuka untuk dimakan dengan sama ada nasi atau roti. Jadi Nabi SAW, hadis ini menjelaskan ketika mana isteri Nabi SAW menghidangkan roti pada Nabi SAW. Ya, Nabi SAW tanya, tidak adakah lauk sebagai pasangan kepada roti itu? Macam kita makan roti kosong sajalah, tak enak, tak sedap. Lalu, ya, kata isteri Nabi SAW, tidak ada kecuali cuka. Jadi sebab itulah munculnya hadis ini. Lalu Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik hidangan atau lauk pauk adalah cuka. Tunjukkan apa ni dalam bab ini? Iaitu Nabi SAW bersyukur dengan apa yang ada, walaupun cuka. Iaitu sudah cukup bagi menambah penyedap rasa kepada roti yang kosong tadi. Ya. Dan Nabi SAW di antara sikap dan teladan yang ditunjukkan kepada kita adalah tidak pernah sekali-kali Nabi SAW, ya, mengeluh, ya, atau menghina makanan, ya, yang dihidangkan. Walaupun makanan itu tidak sedap, Nabi SAW tidak menyebutkan, ya, tak sedaplah makan ni. Ya, seperti kita pada hari ini, ya, sangat cepat lagi lisan kita menyebut, oh tak sedaplah makanan ni, apasal manis sangat, apasal masam sangat, apasal tawar sangat, dan seumpamanya. Ya, kerana apa? Kerana kita tahu, ya, Islam mengajar kita makan adalah untuk mengusir rasa lapar. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita untuk mensyukuri nikmat yang ada. Bayangkan, ada orang yang langsung tidak ada makanan. Ya, ada roti sekeping pun sudah cukup bersyukur kepada Allah. Ya, apatah lagi ada pula penyedap terhadap roti tersebut. Maka sepatutnya lebih bertambah bersyukur kita kepada Allah. Ya, jadi ketika mana Nabi SAW dihidangkan yang ada hanya cuka, Nabi SAW kata, itulah, ya, cuka adalah sebaik-baik hidangan. Ya, alhamdulillah ada rezeki kita, ada juga nikmat kita dengan rasa yang berbeza daripada roti semata-mata. Ya, kalau kita di zaman kita, tentunya di antara penyedap, ya, rasa terhadap makanan kita nasi apa? Tak ada apa lagi dah. Balik-balik rumah yang ada hanya kicap. Itu yang paling sedap. Ya, cukup makan nasi dengan kicap saja kita dah rasa selera yang amat sangat. Kalau di zaman dulu, ya, pada tahun-tahun 60-an, 70-an, ya, biasa makan nasi dengan garam. Bukan nasi dengan gula. Ada juga makan nasi dengan gula. Kalau musim durian, makan nasi durian namanya. Durian, santan, kemudian letak gula. Durian tu dah manis. Tu makanan orang utara. Kalau tak makan dengan nasi, makan dengan pulut di setengah tempat. Baik, itu contoh. Jadi Nabi SAW bukan bermakna menafikan yang lain. Ya, di sini sebab ketika itu dihidangkan cuka, jadi Nabi SAW meraihkan, ya, cuka itu dan meraihkan, iaitu apa yang disediakan oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ya, satu ajaran ataupun, ya, akhlak yang sangat agung yang diajar oleh Nabi SAW dalam bentuk memuliakan, menghargai makanan yang ada dan bersyukur kepada Allah. Baik, hadis yang ke-152.
Syakir, hadis yang ke-152. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الإدام الأدم الخل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألست في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. Baik, hadis yang ke-152 diriwayatkan daripada Simak bin Harb radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku telah mendengar An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, tidakkah kamu berpeluang menikmati makanan dan minuman apa yang kamu kehendaki? Demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam tidak berpeluang memperolehi makanan yang mencukupi untuk memenuhi perutnya, sekalipun daripada buah kurma yang murah. Jadi buah kurma yang paling low quality dia. Baik, dalam hadis ini yang menjelaskan tentang bagaimana situasi Nabi SAW untuk mengingatkan para sahabat yang masih hidup dan juga para tabi'in tentang bagaimana keadaan Nabi SAW dari sudut kurniaan Allah, dari sudut makanan, rezeki. Disebut makanan, Nabi SAW kita dah tahu dah, berhari-hari tidak ada makanan. Kadang hanya makan tamar, kadang hanya makan roti, kadang tidak makan, hanya minum air. Jadi Nabi SAW tidak pernah berpeluang makan makanan yang mencukupi untuk mengalas perutnya. Walaupun daripada makanan yang paling asasi, yang paling murah, yang paling mudah didapati, iaitu buah kurma. Sebab kita tahu di negara Arab, di bumi Madinah dan Mekah, banyak orang tanam kurma, ada ladang-ladang kurma, khususnya di Madinah, Masya Allah. Seperti di Khaybar itu, tempat orang Yahudi itu, kurmanya Masya Allah, luas, ladangnya subur-subur. Tapi Nabi SAW makanannya, kurmanya adalah kurma yang paling, kualitinya tak bagus. Kurma yang paling murah. Ibaratnya beginilah buah durian. Durian yang paling berkualiti apa? Nah, sekarang durian Musang King, durian duri hitam, D24 dan sebagainya. Kita tak mampu nak makan durian tu, makanlah durian kampung. Durian kampung yang isi nipis-nipis tu. Tu jauh berganda. Macam itulah untuk mendekatkan pemahaman. Padahal Nabi SAW mampu saja. Para sahabat Nabi SAW boleh saja menghantar pada Nabi SAW jika diminta. Nak makan kurma yang paling sedap. Tapi Nabi SAW sebagaimana yang sering diulang, memilih untuk hidup zuhud. Betapa Nabi SAW menjadi contoh teladan kepada kita yang sangat agung, iaitu apa? Sabarnya Nabi SAW terhadap ujian nikmat dunia. Dan bersyukurnya Nabi SAW terhadap nikmat anugerah yang paling agung yang Allah berikan, iaitu Nabi SAW sebagai seorang Rasul pilihan. Dan Nabi SAW seorang hamba yang paling bersyukur, paling ahli ibadah. Sehingga bekak-bekak kaki Nabi SAW dalam berdiri untuk bermunajat kepada Allah. Menjadi pelajaran penting bagi kita, apatah lagi kita yang dikurniai dengan pelbagai nikmat yang tak terhitung, makan yang enak, rumah yang indah, kenderaan yang mewah, ataupun kenderaan yang memudahkan perjalanan pergerakan kita dari satu tempat ke satu tempat, maka hendaklah juga kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal ibadah. Jadi menjadi satu peringatan, tidak ada alasan untuk kita datangkan untuk tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Kita tidak diganggu dengan kesulitan nikmat hidup makanan. Nabi SAW lihat dari sudut makanan saja, Masya Allah, kelaparan. Tapi dalam keadaan kelaparan itu pun Nabi SAW adalah ahli ibadah yang bersungguh-sungguh. Maka apatah lagi kita, maka tak sepatutnya berlaku kebalikannya. Tapi kenyataan menunjukkan makin lagi mewah, makin lagi sedang, makin banyak makanan, kita menjadi orang yang bermalas-malasan dalam beribadah. Bahkan yang lebih parah adalah kita melanggar segala perintah Allah, meninggalkan segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguh ini menunjukkan betapa kufurnya kita terhadap nikmat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis yang seterusnya. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام
عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. Hadis yang ke 153 yaitu diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Jadi sama maksud dengan hadis tadi. Teruskan. قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت أن لا آكلها قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. Baik, hadis yang ke 154 itu hadis yang diriwayatkan daripada Zahdam Al-Jarmi radhiyallahu an. Beliau menceritakan kami bersama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dibawa kepadanya daging ayam. Oh, ada ayam. Biasa kita dengar kambing, lembu, unta. Sekali ini ada ayam. Ya, tiba-tiba seorang lelaki daripada satu kaum telah meminggirkan, mengasingkan diri. Yakni dia tak nak makan daging ayam. Maka Abu Musa radhiyallahu an pun tanya dia, apa yang tidak kena dengan kamu ni? Sebab apa kamu buat begitu? Beliau radhiyallahu an menjawab, aku telah melihat binatang tersebut, jadi ayam tersebut makan sesuatu yang kotor atau yang menjijikkan. Maka aku bersumpah bahawa aku tidak akan memakannya. Lalu Abu Musa radhiyallahu an pun berkata kepadanya, ya, hampirilah, ya, dan makanlah, kerana sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW makan daging ayam. Ni orang ni dia tak nak makan ayam. Apa alasan dia sebab tak nak makan ayam? Padahal ayam itu adalah halalan thayyiban. Ya. Macam mana jadi halalan thayyiban? Bila disembelih. Ya, halal. Kalau ayam tak disembelih, tak halal. Jadi ayam, makruf ayam ni di seluruh dunia ada ayam. Macam-macam jenis ayam. Ayam di antara spesies yang berbagai, macam-macam jenis ayam. Kalau zaman kita ni ayam daging, ayam telur. Ya. Jadi ayam ni Masya Allah, ada orang dia minat dalam kehidupan dia bela ayam. Ya, bukan bela ayam daging tu. Ayam daging orang bela sebagai tujuan untuk mendapatkan dagingnya khusus dan komersial. Dan cerita sikit bab ayam. Ya. Ada orang hobinya suka bela ayam eksotik nama dia. Ya, ayam eksotik yang original adalah ayam hutan, tapi kena license. Dulu kecil-kecil, dia Masya Allah banyak ayam hutan. Cantik, kukukannya sedap, enak didengar. Ya, kemudian sekarang dah dunia tanpa sepadan, sebagaimana kita sebut mudahnya transportasi, ada orang dia hobi dia mengkoleksi ayam-ayam satu dunia. Macam-macam jenis ayam, Masya Allah. Ya, ayam ini juga mendatangkan manfaat bagi manusia dari sudut menghiburkan hati manusia, menenangkan fikiran. Tapi ayam juga boleh membinasakan manusia. Sebab ada sejenis ayam yang digunakan untuk, ya, iaitu apa? Digunakan untuk sukan. Tapi sukan yang dilarang, iaitu belaga ayam. Ingat dulu di kampung ada orang yang minatnya bela ayam sabung. Dipanggil ayam laga atau ayam jago. Itu orang Indonesia panggil. Ya, bela ayam tu, sebab ayam tu ciri khas dia adalah ayam ahli gusti, ahli tinju. Ya, hebat dalam perlawanan. Jadi digunakan ayam itu untuk perlawanan. Belaga ayam, profession dia. Dan kemuncaknya, iaitu terlibat dengan perjudian. Sampai hari ini tetap ada orang seperti itu. Ya, cuma kalau dulu di kampung, sekarang dia masuk di bandar-bandar, kampung-kampung di bandar. Masya Allah. Ya. Maka itu adalah perkara yang dilarang, dicegah. Sebab apa? Satu, menyiksa binatang. Yang kedua, terlibat dengan perjudian. Tapi kalau memelihara ayam hanya sebagai hobi, ya, untuk menikmati ciptaan Allah, maka itu adalah diharuskan. Ya, ayam ni macam-macam ada. Ya, ayam siam. Ya, cuba sebut ayam. Mari kita belajar tentang spesies ayam bagi. Ayam serama. Ayam serama. Belanda.
ayam Belanda atau ayam Turki, itu semua ayam import. Ya. Ayam apa? Ayam Arab, Ayam Jepun. ayam Jepun, ayam Selasih, ayam Brazil, ya, ayam Brahma, macam-macam ayam ada, ayam gajah, ya, macam-macam ayam ni, Rampless, macam-macam lah. Ini orang minat ayam dia tahu dah jenis pelbagai. Ya. Ayam pencin. Ayam pencin bukan jenis ayam, itu ayam dah tak produktif, pencin lah dia dijual. Baik boleh lah, cukup lah dekat tu. Jadi dia tak, ya, tabi'in ni tak nak makan ayam ni sebab apa? Sebab dia kata aku tengok ayam tu makan yang menjijikkan. Kalau siapa pernah beli ayam dia tahu. Ayam ni kadang najis pun dia makan. Ya, apa saja yang diberikan pada dia makan. Ya. Jadi bila dia lihat kelakuan ayam tu makan benda-benda yang menjijikkan, maka dia tak selera, tak lalu nak makan. Padahal dia halal. Lalu untuk membetulkan ya persepsi orang tersebut, maka Abu Musa radhiyallahu an menyebut pada dia makan. Sebab apa? Nabi SAW makan ayam ini. Sebab apa? Dia mengharamkan ayam itu untuk dia padahal dia halal. Tak boleh mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Ya. Tengok dia kata di situ aku bersumpah. Tak patut dia mengatakan dia bersumpah. Ya, kalau dia langgar sumpah dia kena bayar kafarah. Tu dalam keadaan konflik. Patutnya dia kena kata aku tak suka saja, cukup. Ya, ini sampai bersumpah. Tu. Dan ini boleh dikiaskan dengan makanan-makanan yang lain. Ada orang, dia tak nak makan sesuatu, sebab dia jijik lah tu, dia geli. Dia di antara orang tu dia tengok, dia tak nak makan ikan haruan. Sebab apa? Dia tasbih ikan haruan tu dengan ular. Dia tengok kepala ikan haruan tu macam kepala ular. Oh ya, aku tak selera nak makan, teringat ular. Yang kau pergi tasbih ingat macam tu apa? Itu sebenarnya adalah talbis iblis. Syaitan menipu dia. Dia benda yang halal jadi haram bagi dia, dia tak nak makan. Ya. Begitu juga ada orang tak nak makan ikan geli. Sebab dia ingat waktu kecil-kecil dulu dia tengok ikan geli tu kat sungai makan najis. Orang dulu kalau rumah tepi sungai, dia paya atau tepi sungai, dia buang air tu, ada sungai-sungai kecil. Sungai-sungai kecil tepi-tepi macam sungai yang besar. Ya. Alur air. Ya. Ataupun di sawah-sawah. Dia orang dulu tandasnya buang air terus masuk dalam air. Ya, buang air besar terus masuk ke sungai. Tandasnya di situ. Ataupun dia tengok ikan-ikan jenis ikan kat sungai tu, ya, ikan apa? Ikan patin ke ikan baung ke. Dia tengah dia buang air besar tu dia makan sedap nikmat. Jadi dia ingat dia tak selera makan. Padahal ketika itu ikannya dari bela di kolam dan sebagainya. Itu kiaskan kepada yang lain. Ya, jadi ya, maka jangan kita tidak makan sesuatu disebabkan oleh persepsi seperti tadi. Ya, sebab apa? Makanan itu adalah halal. Dan sebenarnya dia sedap. Ada orang dia tak nak makan daging arnab sebab dia kias kepada kucing. Comelnya tak sampai hati dia. Tu. Yang pergi fikir sampai situ apa? Ya, bendanya halal. Tapi tak salah kalau dia tak nak makan. Tapi jangan mengharamkan. Jangan aku sumpah aku tak nak makan. Tak boleh. Sebab benda tu halal. Kalau dia tak selera, tinggalkan. Ya, jangan dia menyebutkan sisi negatif dan sebagainya. Ya, ini adalah adab terhadap makanan. Sebab orang lain nak makan. Sebab perkataan dia tadi, kita pun hilang selera nak makan. Itu kan sesuatu yang tidak bagus. Baik, teruskan. قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. Baik. Hadis yang ke-155 diriwayatkan daripada Ibrahim bin Umar bin Safinah daripada bapanya. Ya, daripada bapanya iaitu Umar bin Safinah, daripada datuknya iaitu Safinah radhiyallahu an. Dia menceritakan, mengkhabarkan, aku pernah makan bersama Rasulullah SAW daging hubarak. Ya, apa hubarak di sini? Ini Nabi SAW pernah makan, iaitu burung. Ya, iaitu hubarak bastard. Tengok dalam YouTube kita akan tengok burung tu macam mana. Burung tu dia adalah berleher panjang, lehernya panjang, paruhnya juga panjang. Ya, paruhnya panjang besar. Ya.
Dan warna dia seperti warna coklat-coklat muda. Ke arah kelabu-kelabu. Putih tidak, kelabu-kelabu. Warna abu tau, warna abu. Abu kayu tu. Kelabu. Yang dibakar seperti itu. Abu-abu coklat, besar dia. Ibaratnya burung tu macam ni. Macam burung kat sawah tu burung apa? Macam burung bangau. Dia besar. Ya, tak adalah bersayam. Ya. Kecil lagi pada tu. Dia tinggi. Tapi burung yang ini ni, ubarak ni, dia adalah tempat habitat dia adalah iaitu di kawasan yang gersang atau gurun. Kalau burung tadi tu, burung apa? Bukan burung haring ke? Bukan. Burung haring lain. Dia warna coklat. Dia ibarat macam burung tu lah, macam burung bangau. Tapi bangau tu dia tinggi kurus kan. Jadi dia besar sikit. Ya. Jadi burung ni banyak terdapat di belah Afrika Utara dan Asia Barat. Jadi Nabi SAW makan daging tersebut. Jadi burung tu boleh makan. Burung apa? Hubarak. Menunjukkan burung boleh makan. Memanglah burung ni macam jenis. Ya. Kalau di tempat kita banyak burung, pelbagai spesies. Sebab tu beruntung orang kita ni yang tinggal di garisan khatulistiwa, di antara negara-negara yang berada di garisan khatulistiwa ni, di antara negara yang Allah kurniakan nikmat yang sungguh tak terhitung. Dari sudut makanan buah-buahan, macam-macam jenis kita ada. Menakjubkan, betul kan? Ya, itu makanan-makanan yang telah masyhur, pohon-pohon nangka, cempedak, durian, rambutan, pulasan, apa lagi? Buah duku, buah langsat, macam-macam buah. Buah manggis, buah mencepu, itu buah-buah. Belum lagi buah-buahan yang ada di hutan, yang pelbagai jenis, yang boleh dimakan. Ada durian hutan. Dulu kecil-kecil biasa tengok buah durian hutan, warna hijau, duri tajam-tajam. Makanan gajah. Gajah suka makan. Buah salak, buah kelubi. Apa saja buah. Banyak sekali. Buah mangga, tak usah sebutlah macam-macam jenis mangga. Apatah lagi di zaman sekarang, mangga yang telah dikahwinkan pelbagai spesies. Mangga apa yang paling mahal kat Malaysia? Harum manis. Harum manis. Sampai berapa kilo? Berapa kilo? RM30, RM50. Sekilo. Nikmat Allah jadikan bumi kita ni. Harap sikit. Padang tandus, ciri khas dia buah kurma. Kita dari sudut sayur-sayuran macam-macam jenis. Dari sudut apa lagi? Buah dah sebut. Makanan, masya-Allah tak terhitung. Burung-burung, macam-macam jenis burung. Dulu zaman kecil-kecil, burung pun dijadikan makanan. Burung merbah, tangkap burung merbah buat perangkap. Macam-macam jenis burung merbah. Burung wak-wak, burung kuang. Tu yang kelabu-kelabu hitam tinggi, kurus di paya-paya banyak. Kuang bunyi dia. Tangkap. Macam-macam jenis burung ada. Tu makan waktu kecil, burung-burung tu. Sekarang orang tengok burung tu tak peduli, tak tangkap pun. Sebab apa? Mewah dengan makanan ikan yang sedap-sedap. Ikan macam jenis ikan, udang, ketam, macam-macam lah. Jadi tak selera lagi dah. Burung terkukur, makan. Burung merbuk, makan. Tu. Di samping ada orang minat dengan bunyi-bunyian burung tersebut. Masya Allah. Jadi kita hidup di Malaysia ni, negara tumpah darah yang penuh dengan nikmat yang terhitung. Maka apa alasan untuk kita tidak taat kepada Allah? Baik. Terus hadis yang ke-156. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدنوا فقال له أبو موسى أدنوا فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. Baik. Hadis ini sama dengan hadis yang ke-154 berkaitan dengan itu apa ni? Ayam.
Iaitu diriwayatkan daripada Zahdam Al-Jarmi yang menceritakan, iaitu kami berada dalam majlis bersama dengan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Lalu dihidangkan kepadanya makanan dan di dalam hidangan tersebut terdapat daging ayam. Jadi menu makanan ni ayam. Jadi mewah. Ayam ni adalah menu yang mewah. Tapi kalau zaman sekarang, zaman kita, ayam bukan menu yang mewah. Dah biasa dah. Yang mewah tu adalah menu ikan-ikan yang mahal. Ayam baru sekilo RM8. Ikan lagi mahal. Kalau dulu, ayam lagi mahal daripada ikan. Sekarang ikan kembung pun sekilo RM10 ke atas. Ikan sardin pun sekilo RM10 ke atas. Dulu RM2-3 aja. Ayam lagi mahal. Sekarang dah terbalik. Ya. Sebab ikan susah nak diperolehi sekarang. Nak ke laut dan sebagainya. Menyebabkan kos yang tinggi. Ya, apatah lagi musim ikan kekurangan. Ayam sekarang dah jadi industri. Mudah didapati. Maka murah dia. Ya. Kemudian dalam karangannya hadis terdapat seorang lelaki daripada Bani Taimilah. Bani Taimilah berkulit kemerahan. Ya, yang kelihatan seperti seorang bekas hamba. Jadi seolah ini hamba macam orang Rom ni, ya, orang Rom jadi hamba, kulit kemerah-merahan seperti itu. Lalu Zahdam berkata, beliau tidak menghampiri makanan itu, hidangan itu, yakni ayam tu, dia tak makan. Lalu Abu Musa radhiyallahu anhu berkata kepadanya, dekatilah, ya mari sini, makan. Ya, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW memakannya. Ya, daging ayam tu Nabi SAW pernah makan. Lalu lelaki itu menjawab, aku telah melihatnya memakan sesuatu. Jadi yang tak elok. Dia tak menyelerakan. Makan najis lah, makanan-makanan yang tak elok. Ataupun makan-makan kotor. Ya. Maka aku merasa jijik. Lalu aku bersumpah untuk tidak memakan daging ayam buat selama-lamanya. Jadi hadis ini sama. Cuma dalam bab makan makanan, ada hukum dalam bab fiqh. Iaitu haiwan hidup yang makan makanan yang menjijikkan. Contoh gini. Contoh, ikan kan viral. Ada orang-orang kafir, khusus orang Cina ni, dia bela ikan keli, dia bagi makan babi, daging babi yang lebih-lebih. Tulang-tulang babi. Ya. Kulit babi dia campak dalam kolam dia. Ya, ataupun ayam yang diberikan makanan yang pada makanannya kita tahu ada unsur babi dalam makanan dia, menu dia. Jadi ketika itu, makanan itu menyebabkan atau rasa ikan tadi atau ayam tu boleh berubah, betul kan? Sebab didominasi oleh makanan tersebut. Jadi para ulama dalam bab ini, ya, berdasarkan juga hadis Nabi SAW, ini disebut iaitu dilarang makan, iaitu jalalah, dipanggil al-jalalah, iaitu makanan, ya, daging pada haiwan ataupun ikan tadi telah berubah dari bentuk asalnya kepada mirip kepada apa yang dimakan. Maka apa yang perlu dilakukan? Ya, kata para ulama, ya, binatang atau ikan seperti itu hendaklah dikuarantin dulu untuk tempoh masa tertentu untuk dipulihkan, dibersihkan, bagi makan makanan yang asal, yang halal. Ya, supaya hilang, ya, bentuk rasa pada makanan tersebut yang ada pengaruh daripada makanan yang dia makan tadi. Dia pun makan yang haram juga. Sebab dia makan daging babi tadi. Ya, sisa-sisa yang diambil daripada anggota makanan yang diharamkan. Atau kita tengok tuan dia bagi makan campurannya termasuk makanan-makanan yang diharamkan. Seperti apa? Dalam ingredient dia daging ular, dia ambil ular. Ya. Makan binatang-binatang yang haram dia kita makan. Ular dia potong-potong, dia bagi makan pada ayam. Ni orang kafir biasa dia buat begini. Ya, kalau kita mengetahuinya, maka hendaklah kita kuarantin dulu ikan atau ayam atau apa sajalah, kambing ke, lembu ke. Ya. Sebab telah berubah. Macam mana kita nak bayangkan, kita tengok contoh. Kalau kita makan ikan yang dipelihara dalam kolam yang tidak mengalir air dia, dan kita makan ikan yang dipelihara dalam air yang mengalir. Contoh ikan patin tu. Ikan patin kat Temerloh. Kan dia bela ikan tu dalam kolam yang mengalir, betul kan? Air sungai. Jadi ikan tu rasa dia sedap. Tak terasa pun yang, ya, tak terasa, iaitu air sungai itu tak terasa.
Tapi kalau kita bela dalam kolam, ikan itu akan terasa tanah. Bahkan dalam badan dia pun ada lumpur tanah. Sebab air tak mengalir, ikan tu sering berada di bawah tanah, dia makan apa-apa yang ada di tanah. Ya, akhirnya ikan tu bila kita makan, ya macam kita makan tanah, tak sedap. Ya, tapi yang itu halal. Tapi kalau nak sedap kita buat apa? Kita ambil ikan tu, kita kuarantin dia. Letak di air yang lain. Ya, untuk tempoh masa tertentu kita bagi makan. Macam juga kita orang memancing ikan. Mancing ikan ni kalau di tempat kita ni longkang-longkang air hitam pun dia pancing. Dalam sungai Kelang yang kotor tu pun dia pancing. Dalam sungai dekat Kuala Lumpur tu sungai apa? Sungai Kelang. Sungai Kelang lah tu. Yes, ini kita sebut sungai Kelang kat kita ni. Dia sangat tercemar, kotor airnya. Ya, apatah lagi longkang-longkang yang berada di sekitar kilang. Tapi ada ikan, menakjubkan. Hidup, orang pun mancing, dapat ikan tu. Jangan terus makan. Kuarantin dia dulu. Letak dalam air yang bersih untuk tempoh tertentu, maka dia akan kembali tekstur badan dia, baunya kembali pada asal. Ini maksudnya. Ya. Jadi ada hukum dalam bab yang berkaitan dengan haiwan al-jallalah, iaitu yang telah berubah dagingnya daripada rasa dia yang asli sebab dipengaruhi oleh makanan yang dia makan. Macam ayam tadilah. Makan dia asyik makan najis saja. Sedap dia sebab dia dah terbiasa. Ya, maka kuarantin dia dulu supaya ayam itu berubah. Dagingnya, ya rasanya kembali kepada fitrah ayam itu. Masya-Allah. Baik, terus. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسير قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. Baik, hadis yang ke-157 iaitu hadis yang menjelaskan tentang tentang zaitun. Ni. Iaitu hadis diriwayat Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis yang diriwayatkan Abu Asib radhiyallahu anhu, dia menceritakan yaitu Rasulullah SAW bersabda, kulu, kulu perintah makanlah. Az-zait iaitu makanlah zaitun, buah zaitun, dan berminyaklah dengannya. Kerana ia dari pohon yang diberkati. Ini makruf. Ya, pohon zaitun di antara pohon yang penuh dengan keberkatan, di antara pohon yang memiliki usia yang sangat panjang. Tua dia. Sampai sekarang. Ya, sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang ada pokok zaitun. Jadi Palestin tu tanah yang penuh subur keberkatan. Ya, ribuan tahun pohonnya. Lagi tua pokok zaitun tu, lagi berkualiti tinggi dia, minyaknya. Ya, Masya-Allah. Sebab ini adalah Nabi SAW perintah, dia merupakan sunnah. Apatah lagi dibuktikan bahawa pohon zaitun diiktiraf dalam Quran disebut Wattini wa zaitun. Ya, ada surah At-Tin. Ya, demi buah tin dan buah zaitun. Ya, begitu juga dalam surah An-Nur. Ya, tentang ayat yang begitu juga ayat yang sedap dibaca menjelaskan tentang zaitun. Ya. Iaitu surah apa? Surah Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah ila akhir ayat. Baca surah tu, surah An-Nur ayat 35, surah yang ke-24. Jadi Nabi SAW menyebutkan makanlah buah zaitun dan berminyaklah dengannya. Kerana dia dari pohon yang diberkati. Masya Allah. Ya. Kerana minyak zaitun mengandungi pelbagai khasiat. Ya. Sehingga minyak zaitun ini bukan hanya digunakan dalam makanan dan masakan. Ya. Bukan hanya untuk makanan dalaman, bahkan luaran. Ya. Bahkan minyak zaitun pun boleh diminum terus. Tu. Kita pun nak tiru macam minyak zaitun. Minyak kelapa sawit, minum sesudu satu hari. Minyak dia memang berkhasiat kan? Memang berkhasiat, Masya-Allah. Dan yang manfaat minyak zaitun ni terlalu banyak. Maka rujuklah. Ya, maklumat, dapatkan maklumat tu. Dalam internet banyak menjelaskan tentang nikmat, ya, tentang kandungan yang sangat berkhasiat daripada minyak zaitun. Jadi amalkan meminum minyak zaitun atau masukkan dia dalam makanan, ya, masakan. Kerana
dia disebut sebagai minyak yang penuh dengan berkat. Baik, terus hadis yang ke 108. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. Baik, hadis ini sama makna dengan hadis tadi, iaitu Nabi SAW bersabda daripada Umar radhiyallahu an, makanlah, minumlah minyak apa tu, dan gunakanlah minyak tersebut untuk meminyaki rambut, iaitu minyak zaitun, kerana sesungguhnya minyaknya itu berasal dari pohon yang diberkati. Quran sebut ni pokok yang diberkati. Diberkati apa? Banyak manfaatnya. Baik, terus. قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه lima a'lamu annahu yuhibbu. Baik, hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Nabi SAW menyukai iaitu ad-dubba. Ad-dubba, apa dia ad-dubba ni? Labu. Satu hari dihidangkan pada Nabi SAW hidangan makanan, atau baginda SAW diajak untuk menikmati hidangan makanan. Makanan dihidangkan di depan Nabi SAW, diajak untuk makan. Lalu aku mengutip labu yang ada di dalam hidangan itu, lalu aku letakkan di hadapan baginda SAW, kerana aku mengetahui baginda SAW menyukainya. Ni labu, pumpkin dia panggil. Labu ni macam-macam juga. Orang putih, orang barat suka makan labu. Kita pun suka juga makan labu, betul kan? Labu ada tak tempat kita? Puan Sarah, labu. Buat apa labu ni? Pengat labu. Di samping kita buat dia sayur. Sayur apa? Sayur lemak. Labu labu warna kuning. Itu sinonim warna. Warna hijau apa dia? Hijau-hijau kuning. Pintu labu. Okey, buat apa labu ni? Kita boleh buat pengat. Manis. Kita boleh buat bengkang. Kalau utara panggil bengkang. Kalau orang Pahang panggil beka. Buat apa lagi labu? Puding diraja Pahang. Puding diraja Pahang pun ada. Masya-Allah. Dessert. Labu pun boleh buat kek labu. Macam-macam lah. Orang sekarang lagi kreatif lah bab menggunakan bahan ni untuk buat pelbagai. Aiskrim labu ada. Yang labu taruh gula tu apa? Sira labu tu panggil apa? Sira labu, macam-macam lah. Tapi ini adalah labu yang dimakan. Tapi ada tak orang makan slice labu tu macam makan tepikai? Wallahualam. Kalau kita tak lah tu kan, tak ada orang makan labu gitu. Goreng labu macam goreng pisang. Goreng labu seperti goreng pisang. Ada. Itu inovasi dalam labu. Jadi Nabi SAW menyukai labu. Jadi kita pun suka labu sebab Nabi SAW suka, maka dapat pahala. Sebab apa? Mencontohi Nabi SAW. Dan labu ni Masya Allah, dari segi kuantiti, zat-zatnya, vitamin, banyak. Jadi mineralsnya tinggi dan sebagainya. Dan ini boleh kita lihat dari sudut khasiat yang terkandung di dalam labu. Tu. Dan labu tu bukan hanya labu saja boleh makan, biji dia pun boleh makan. Biji labu, orang buat kuaci, betul kan? Kuaci. Biji labu digoreng. Boleh makan begitu saja. Masya Allah. Baik, terus. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي Terus. Nombor 1. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم
بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا. Baik, hadis ini sama dengan hadis tadi, menceritakan tentang iaitu buah labu. Iaitu diriwayatkan daripada Hakim bin Jabir, dia menceritakan daripada bapanya yakni Jabir bin Tariq radhiyallahu an, yang menceritakan aku masuk untuk bertemu Nabi SAW. Iaitu bertemu dengan siapa? Rasulullah SAW. Aku melihat di hadapannya ada buah labu yang dipotong-potong. Lalu aku bertanya, untuk apa kamu memotong-potongnya? Nabi SAW menjawab, kami memperbanyakkan makanan kami dengan berbuat begitu. Jadi Nabi SAW, labu tu dipotong-potong. Sebab apa? Untuk memperbanyakkan makanan supaya boleh dimakan oleh ramai orang. Ya, macam kita lah ada rumah, ayamnya ada sedikit saja, anaknya ramai. Maka macam mana semua dapat merasai? Potong dia jadi kecil-kecil. Ya, maka dengan kecil-kecil tu semua dapat menikmati. Ya, nikmat. Ya, masing-masing rasa seorang sedikit. Ini kaedah yang diajar oleh orang tua-tua dulu. Jangan tamak, kira diri sendiri aja. Ya, untuk mencukupkan makanan bagi satu keluarga, dikecil-kecilkan, dipotong-potong. Seperti juga kita masak sayur atau masak gulai. Nabi SAW suruh apa? Memperbanyakkan kuah. Tak dapat daging dia rasa pun tak apa, dapat rasa daging menerusi rasa kuahnya itu. Jadi semua orang mendapat keadilan yang saksama. Tengok ni kaedah yang diajar oleh Nabi SAW. Sungguh indah. Baik, terus. Hadis yang ke-162. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طريق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. Sama juga hadis menjelaskan tentang ad-duba, iaitu labu. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan ya, seorang tukang jahit menjemput Nabi SAW untuk menikmati makanan yang dimasaknya. Ya, Anas radhiyallahu an menceritakan, lalu aku pun pergi bersama dengan Nabi SAW, dengan Rasulullah SAW. Dihidangkan pada baginda SAW roti, ya, kuah sup bersama labu dan qadid. Aku melihat baginda SAW mengutik-utik labu di sekitarnya, ya, di sekitar dalam talam itu, dalam tempat makanan. Lalu Anas radhiyallahu anhu berkata, sejak hari itu berterusanlah aku menyukai labu. Jadi makan special ni hari ni dihidangkan oleh ya salah seorang sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW membawa Anas bin Malik, pembantu dia. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah pembantu Nabi SAW. Dapat juga dia menikmati, ya, tumpang ya rezeki yang Allah berikan pada Nabi SAW, maka dapatlah bersama. Ni makanan apa ni? Hidangannya roti, ada kuah, ya, kuah apa? Sup, ya, sup sama labu, sup labu dan qadid. Qadid ni apa? Qadid adalah daging yang dipotong-potong kemudian dikeringkan di bawah cahaya matahari. Kalau kita panggil apa ni? Daging salai. Daging salai, ya. Daging salai dia bakar. Lebih kurang lah. Daging apa kita panggil daging kita ni? Ada daging, istilah daging yang dikeringkan. Ada daging apa? Tanya ingat. Bukan daging kering, dia panggil ada satu istilah. Ya, daging tu. Allahumma salli wa sallim ala nabi. Lupa. Ya. Daging salai itulah muambiri maksud dah, ya. Jadi makanan ni sedap ni. Memang. Ya. Dan Nabi SAW minat labu. Jadi para sahabat Nabi SAW tahu ni Nabi SAW suka makan labu, dihidangkan makanan labu. Jadi menjadi faedah pada kita, apabila tetamu datang, dari kita tahu kegemaran tetamu kita itu apa, maka sediakanlah makanan itu. Sudah tentu yang paling kita ketahui tentang kegemaran tetamu adalah apabila kedua ibu bapa kita berkunjung ke rumah kita. Betul kan? Kita tahu mak kita makan apa yang paling sedap, dia suka.
Sebab tu bila mak dan ayah nak datang, tanya siap-siap, mak nak makan apa ni? Jadi kita siapkan dah makanan yang paling digemari, yang disukai. Begitu juga, ya, kalau sesiapa saja yang datang, kita sediakan makanan yang kalau dihidangkan mereka menyukai. Sebab kadang-kadang ada tetamu yang datang dia tak boleh makan, dia alergi, betul kan? Ada orang alergi tak boleh makan seafood, udang, ketam dia tak boleh makan. Ada orang dia tak boleh minum teh, tak boleh minum teh tarik, ya. Begitulah. Jadi bagus kalau kita tanya mereka terlebih dahulu supaya kita boleh buat persiapan dan dia tidak terasa bersalah, ya, kerana tidak makan hidangan yang dihidangkan kepadanya. Ini satu kaedah yang sangat agung yang hendaklah kita yang menerapkannya di dalam menjamu tetamu. Baik, terus. Hadis 163. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلامة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. Baik. Hadis yang ke-163 diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, iaitu kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW yang menyukai manisan dan juga madu. Ni baru pula makanannya. Makanan manis-manisan, yang manis-manis. Dan juga madu. Dan madu kita tahu, fihi shifaun. Padanya ada kesembuhan. Madu salah satu daripada manisan yang terhasil daripada, iaitu air liur. Air liur siapa? Lebah. Dan madu ni di beberapa tempat, di tempat panas gurun ada lebah, terutamanya madu yang terkenal, madu daripada Yaman, masya-Allah. Di negara kita lebah banyak. Kalau dulu-dulu biasanya lebah itu dia akan bersarang di pokok-pokok yang sangat tinggi, seperti pokok tualang. Pokok tualang dia tinggi, cabang tak banyak, dia punya ranting tak banyak, cabang banyak. Jadi di tempat tinggi biasanya banyak sarang dia, besar-besar. Dan pencari-pencari yang pakar dengan lebah ni, dia selalu ambil. Dulu masya-Allah madunya tak diragukan, madu asli. Sekarang kita nak minum, nak makan madu pun was-was. Sebab apa? Banyaknya orang menipu. Dan banyak orang terkena. Sebab madu tu dia boleh rumus, dia boleh olah. Daripada gula merah dia campur itu, dia campur ini. Jadi sangat sulit untuk kita menghidupkan sunnah ni. Sebab apa? Madunya tak diyakini. Sebab apa? Inilah kejahatan orang yang menipu. Elok-elok makan madu sihat, tiba-tiba dapat penyakit diabetes. Sebab apa? Madu tiruan, menggunakan gula. Ini orang tersebut, satu dia menipu, satu dia menzolimi orang lain. Bagaimana dia nak selamat di negeri akhirat? Jadi wahai penipu, berhentilah menjadi penipu. Sebab penipu ini sangat besar dosanya, menzalimi orang lain. Jadi madu, jadi kita jika ingin makan madu, maka carilah kepada pembekal yang terpercaya, orang-orang yang memiliki agama. Ini penting. Tapi kadang-kadang orang tu dia hanya menjual, dia pun dapat sumber daripada orang lain. Orang lain tu yang menipu dia. Jadi sama-sama kena tipu. Jadi ini adalah satu di antara sunnah yang agak sulit juga untuk dihidupkan. Sebab apa? Madu di zaman sekarang sulit nak dicari yang paling asli. Kecuali kita bela sendiri lebah. Macam orang bela kelulut tu. Tu kelulut. Tapi tak sama dengan di sini madu tu. Itu kelulut, dia bukan lebah. Dia kelulut, madu dia masam-masam walaupun mengandung khasiat. Tapi madu yang disebut oleh Nabi SAW ini adalah madu yang memang itu menjadi kegemaran Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah manisan. Halwa. Kita panggil halwa kan? Halwa ni dah jadi bahasa kita. Orang tua-tua dulu dia sebut halwa. Halwa, orang utara contohnya. Dia ada makanan tersendiri, namanya pun halwa. Hadis halawatul iman, manis. Manis. Beza dia dengan madu, manis juga. Tapi halwa ni adalah halwa yang dibuat daripada bahan yang asli, ditukar, diolah jadi manisan. Apa contoh dia? Kalau dulu kecil-kecil ingat, mak tu dia buat apa? Halwa maskat.
Halwa maskat ni salah satu kuih. Dia dibuat dia macam juga kita buat dodol. Lama proses dia. Dodol lama kan? Halwa maskat ni dia warna kuning. Dia macam warna labu tadi. Tapi bukan terbuat daripada labu. Tak ingatlah bahan dia apa. Kacau dia, kacau lama dia likat. Akhirnya dia jadi sebiji macam. Ini di antara makanan-makanan nadir yang sulit ditemui di zaman sekarang. Orang tua dulu makanan macam ni. Dia banyak dah sudah pupus. Itu dia panggil halwa maskat. Itu bahasa Arab tu. Kemudian ada lagi halwa juga tapi dikaitkan dengan buah. Ni dulu orang tua mak buat. Buah kundur tau, buah kundur. Buah kundur besar-besar lah, dia bulat-bulat. Menjala buah kundur ni. Dia macam labu air. Tu. Kemudian salah satu caranya adalah dijemur, dikering. Kemudian diolah, dia letak gula. Kemudian di slice, dipotong-potong. Dia dipanggil halwa kundur. Orang utara kata halwa kunduk. Ni pun di antara makanan yang jarang dijumpai. Tapi kalau kita pergi kedai sinsih, kedai Cina, kedai jual ubat, ada. Kita minta dia, saya nak ramuan makanan untuk jadikan minuman yang boleh menyejukkan badan. Dia bagi. Ya, dalam tu ada buah-buah apa? Tak ingat lah, lupa lah. Dulu selalu beli. Ya, dalamnya ada halwa kundur kan? Buah semas bangkuk. Tu dia. Bunga apa? Chrysanthemum. Yang teh tu. Macam-macam campur. Balik rebus, minum. Sejuk badan. Masya Allah. Termasuk dalamnya halwa kundur tadi. Tak panggil halwa kundur kan? Yang ketiga ada lagi. Ya. Ada lagi. Tak dikaitkan makanan. Tak dikaitkan dengan buah-buahan. Tak dikaitkan dengan manis-manisan. Apa dia halwa je? Ini yang membinasakan. Kalau diguna untuk negatif, positif, untung. Halwa telinga. Pernah dengar tak tu? Istilah halwa telinga. Ni orang utara biasa kalau sebut. Sebagai pemanis di telinga, dengar-dengar orang bercakap. Bahasa tu digunakan. Masya Allah. Dulu orang tua kaya dengan perbendaharaan kata yang sangat halus dan tajam, syarat makna. Masya Allah. Ada lagi halwa contoh sekarang buat apa? Halwa dalam bentuk ni, agar-agar. Agar-agar ada dua jenis. Apa agar-agar yang pertama? Agar-agar yang kita panaskan dia, kemudian kita boleh makan macam-macam jenis agar-agar. Kira agar-agar apa? Agar-agar yang basah. Satu lagi agar-agar kering, itulah dia halwa. Iaitu yang dikeringkan kemudian dijemur. Nanti dia bergula. Orang faham panggil gulanya bersaka. Banyak gula, manis. Itu contoh. Istilah kita zaman sekarang mudahnya apa? Coklat lah. Coklat, betul kan? Coklat bar tu manis dia. Budak-budak suka. Kita pun suka. Ya. Jadi budak-budak tak digalakkan bagi ni. Kalau bagi ni, nasi pun tak nak makan. Baik, hadis seterusnya. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. Baik, hadis yang seterusnya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata radhiyallahu anha bahawa beliau radhiyallahu anha telah menghidangkan kepada Nabi SAW daging rusuk kambing, bagian rusuk yang telah dibakar atau telah dipanggang. Lalu baginda SAW makan daripadanya. Kemudian baginda SAW bangun mengerjakan solat tanpa baginda SAW mengambil wudu. Ini makanan yang lebih enak, iaitu dihidangkan daging rusuk kambing. Dan Nabi SAW suka makan daging kambing, iaitu dalam bentuk dibakar atau dipanggang. Ini salah satu cara makanan dimasak, menunjukkan bolehnya makan makanan yang dibakar dan dipanggang. Dan dalam bab ni dari sudut fiqahnya ada hukum. Nabi SAW menyebutkan kemudian baginda SAW bangun mengerjakan solat tanpa baginda mengambil wudu. Sebab nanti ada daging yang dimakan oleh Nabi SAW, Nabi berwudu. Ya, jadi hukumnya makan daging kambing, ya, tak perlu berwudu. Ya, jika dalam keadaan berwudu. Maknanya tak batal wudu dia. Ya. Baik.
Ini adalah hadis menjelaskan tentang Nabi SAW makan daging kambing. Terus. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. Baik. Hadis yang ke-165 daripada Abdullah bin Harith radhiyallahu an, dia berkata, ya akalna, kami telah makan, ya ma'a Rasulullah SAW, bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iaitu makan apa? Shiwa'a fil masjid, makan daging bakar atau daging panggang tadi. Seperti tadi tu. Daging dalam keadaan yang dibakar atau dipanggang. Di mana makan? Iaitu di masjid. Jadi menunjukkan faedah tambahan, iaitu boleh makan di dalam masjid. Tapi dengan syarat. Syarat apa? Bersih. Jaga kebersihan dan kekemasan. Ya. Sebab makan adalah benda yang halal, thayyib, bersih. Jadi benda yang bersih dan masjid adalah bersih. Ya, sebab itu masjid-masjid kita, tapi masjid-masjid kita sekarang dia buat tempat khusus untuk makan. Ya, di belakang, bahagian belakang masjid, bukan di tempat imam tu. Ya, di belakang untuk menjaga kebersihan. Jadi kebolehan dan keharusan untuk makan di masjid dengan syarat tadi. Baik, terus. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال سفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فهز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. Hadis yang ke-166 iaitu diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Dia menceritakan, aku telah bertamu bersama Rasulullah SAW pada satu malam. Jadi di rumah seorang sahabat lah ni, radhiyallahu an. Lalu dihidangkan kepada baginda SAW daging rusuk kambing yang dipanggang. Kemudian baginda SAW mengambil pisau dan menghiris daging tersebut. Baginda SAW turun menghirisnya untukku. Tu. Ketika nak makan tu, tiba-tiba Bilal datang. Bilal datang buat apa? Bilal radhiyallahu an datang menyeru untuk solat, azan. Lantas baginda SAW melepaskan pisau di tangannya dan berkata, kenapa Bilal ini? Kenapa Bilal ni? Orang tengah makan dia azan. Ya, semoga bergelumang dengan tanahlah dan tangannya. Ya. Lalu berkata Al-Mughirah, misai Bilal ini telah panjang. Kelihatan misai Bilal panjang. Maknanya mencecah ke bibirnya. Maka Nabi SAW berkata padanya, mari sini. Ya, aku potong yang misai kamu itu, berlapikkan dengan kayu sugi. Atau baginda SAW berkata kepadanya, potonglah kumismu, misai kamu itu dengan berlapikkan kayu sugi. Jadi hadis ini yang dikaitkan dengan tajuk adalah Nabi SAW makan daging kambing bersama dengan para sahabat dan dihiris-hiris daging itu menjadi banyak. Dia menggunakan pisau. Maknanya boleh gunakan pisau untuk memotong makanan ketika dihidangkan. Iaitu sebab daging itu besar, jadi perlu dipotong untuk kita mudah memakannya dan mudah pula untuk nanti mengunyahkannya. Baik, terus. قال حدثنا واسل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنحس منها. Baik, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis di mana beliau radhiyallahu anhu menceritakan dibawa kepada Nabi SAW hidangan daging. Lalu diberikan kepada baginda SAW bahagian lengan daripada daging itu. Maka di mana Nabi SAW amat menyukainya. Lalu baginda SAW menggigit daging lengan itu. Nabi SAW dihidangkan daging bahagian lengan. Ya. Maka Nabi SAW suka bahagian itu.
Jadi ini juga menunjukkan tentang kesukaan Nabi SAW terhadap bahagian daging. Baik, cukup setakat itu dulu. Ya, banyak lagi hadis-hadis ini yang berbaki, insya-Allah panjang umur. Kita akan masuk ya hadis seterusnya. Ya, yang mana jumlah hadis dalam bab ini adalah 32 hadis. Baik, ini menjelaskan tentang bagaimana sifat dan kesukaan Nabi SAW terhadap makanan-makanan yang dihidangkan kepadanya. Dan itu di antara merupakan beberapa sunnah Nabi SAW yang Nabi SAW jelaskan kepada kita agar kita mencontohinya. Baik, cukup ya tentang bab ini. Ya, masih berbaki sebahagiannya, kita akan sambung pada sesi yang seterusnya. Wallahu a'lam, supaya mudah-mudahan bermanfaat. Dengan itu kita akan bertambah pengetahuan kita tentang kesukaan Nabi SAW dalam hal yang berkaitan dengan makanan ataupun lauk pauk Nabi SAW. Ya, itu saja. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, menambahkan kasih kita pada Nabi SAW, dan semoga Allah menghimpunkan kita bersama pengarang kita ini Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, bersama dengan Nabi SAW, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kekurangan kesilapan semoga Allah memperbaiki dan mengampuni dosa kita kesemuanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.